إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو. Tidak adalah yang tahu tentera Rabb kamu melainkan Dia sendiri. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dan meneruskan pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-282 dalam tahun yang ke-13. Malam ini kita insya-Allah akan meneruskan syarahan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya ini, iaitu kitab Keajaiban Qalbu, syarahan kali yang ke-4. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, kitab Ihya Ulumuddin ini, apakah erti namanya? Kita selalu sebut kitab Ihya Ulum Ad-Din. Kitab ini maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu ad-din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mengapa Imam Al-Ghazali memberi nama yang itu, menghidupkan ilmu-ilmu agama? Kerana pada zamannya itu, ilmu-ilmu ad-din ini beliau pandang sebagai sudah mati. Umumnya ulama dan umat Islam yang lain tak terperasan pun bahawa ilmu ad-din ini sudah mati pada zaman itu umumnya. Isi kandungan kitab Ihya ini apabila dimanfaatkan, maka telah berjaya menghidupkan kembali ad-din pada zaman itu dan seterusnya lah. Jadi, zaman kita sekarang rasa-rasa ad-din hidup ataupun tidak. Zaman Imam Ghazali itu ad-din mati, lalu dia hidupkan kembali. Zaman sekarang ini rasa-rasa hidup ke tidak? Pada zaman Imam Al-Ghazali, kita ada daulah Islam, ada kekhalifahan. Pada zaman kita ini, tidak ada daulah yang utama. Tidak ada kekhalifahan, tak ada khalifah. Pada zaman Imam Al-Ghazali, wali Allah ramai, ulama-ulama banyak, ilmu hebat-hebat. Pada zaman kita ini, wali Allah mungkin tidak seramai itu, dan ulama-ulama tak adalah sehebat pada zaman Imam Ghazali. Pada zaman beliau, ilmu-ilmu agama berada di kemuncak. Pada zaman kita ini, mungkin ilmu-ilmu agama semakin menurun, semakin merudum. Pada zaman Imam Al-Ghazali itu, Islam menguasai dunia. Pada zaman sekarang ini, umat Islam dikuasai dunia. Pada zaman Imam Al-Ghazali, zaman itu lebih dekat kepada zaman Salafus Salih. Sedangkan kita ini jauh daripada zaman Salafus Salih. Jadi, marilah kita renung-renungkan, kita bertafakur. Adakah pada zaman kita ini ad-din hidup? Ad-din ada, memang ada. Berjalan memang berjalan. Tetapi adakah ia hidup? Atau adakah ia tidak mati? Nak banding dengan zaman Imam Ghazali tadi. Pada zaman Imam Al-Ghazali, beliau berusaha dan berjaya menghidupkan kembali ad-din ini, antara lain melalui kitabnya inilah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Apa erti Ihya Ulumuddin? Menghidupkan kembali ilmu-ilmu ad-din, ilmu-ilmu agama. Sebab apa beliau nak hidupkan? Sebab sudah mati. Sebab tu kata menghidupkan. Kalau yang sudah hidup, macam mana nak menghidupkan lagi? Jadi insya-Allah sementara hendak menanti, zaman kita ini kita hendak menanti zahirnya Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi, maka kitab Ihya inilah antara bekalan utama kita untuk menghidupkan ad-din, meneruskan kelangsungan ad-din. Imam Mahdi ni tak tahu bila lagi nak sampai, nak zahir.
Jika mengikut jalan Imam Al-Ghazali, ad-din ini disusun menjadi kepada 7 bahagian atau 7 petala ad-din. Bermula daripada syariat, tariqat, hakikat, makrifat iaitu awal ad-din, kemudian nisfu ad-din yakni pertengahan ad-din, kemudian akhir ad-din iaitu hujung ad-din, dan yang ketujuh kamal ad-din yakni sempurna ad-din. Inilah makam-makam ad-din yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Selain itu, Imam Ghazali juga hendak menghidupkan 4 tungku ad-din sebagaimana dalam hadis Jibril. Apa 4 tungku ini? Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan dan As-Sa'ah. Jika kita perhatikan, pasal Al-Iman dan Al-Islam ini memang hidup. Tetapi bila sampai kepada Al-Ihsan, macam kurang nak hidup. Dan bila sampai kepada tungku As-Sa'ah, lagilah seolah-olah tidak hidup. Tapi nak menghidupkan ini, dia kena mengikut As-Sa'ahnya juga, mengikut keadaan. Ada faktor-faktor dia, ada masa-masa dia, saat-saat dia. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama mengimbas, seimbas layu, selayang pandang, tentang perkongsian kita dalam kuliah sebelum ini. Antara yang kita kongsikan, yang pertama, tentang asal-usul pengajian kitab Ihya Ulumuddin kita ini. Macam mana boleh mula, berapa tahun nak kena tunggu, sampai belas tahun. Apa isyarat dia yang kata nak boleh mula mengajar. Ini telah kita kongsikan. Sebenarnya banyak lagi pesanan-pesanan arwah mursyid yang membuatkan kadang-kadang bila kita fikir kehairanan. Bila nak buka tentang rukun Al-Ihsan, bila nak buka tentang ilmu alam Imam Al-Ghazali, bila nak buka ilmu As-Sa'ah yang rukun keempat yang kita sebutkan tadi, bila nak buka tarikhah Ghazaliyah, bila nak buka pertemuan-pertemuan sebanyak mana, bila nak tutup, berapa kali nak buka dan lain-lain. Semua ini mursyid kita dulu, Ustaz Muhammad Saleh, dia dah pesan siap-siap semasa hidupnya. Yang kedua, istilah-istilah penting untuk pelajaran ini yang sudah kita kupas. Ada 4 istilah, iaitu khalbun, ar-ruh, an-nafsun dan akhal. Khalbun yang pertama, atau kalbu atau hati, mana-manalah. Yang kedua, roh. Yang ketiga, nafsun atau jiwa. Yang keempat, akhal ataupun akal. Dalam bahasa Melayu sehari-hari, kita biasa sebut sebagai hati, roh, jiwa, akal. Hati, roh, jiwa, akal. 4 ini sebenarnya ialah diri kita yang sebenar. Hati, roh, jiwa, akal. Hati kita, roh kita, jiwa kita, akal kita, itulah diri kita yang sebenar. Yang ketiga, istilah an-nafsun ada 2 maksud. Jadi Imam Ghazali ni setiap daripada 4 istilah tadi tu, dia pecah 2. Dua. Istilah yang kedua itulah yang dia nak pakai. Jadi kita pakai 4 lah daripada 8. Istilah an-nafsun atau nafsu ini ada 2 maksud. Yang pertama, artinya keupayaan dalaman diri kita yang melorongkan kita ke arah hal-hal yang tidak baik. Kita sebut sebagai nafsu. Kita biasa sebut sebagai nafsu syahwat, atau kita sebut juga sebagai nafsu serakah. Jenis yang kedua, an-nafsun, ialah diri kita yang sebenar, atau dalam bahasa Melayu kita biasa disebut sebagai jiwa. Yang jenis kedua ni yang kita nak guna dalam pelajaran Al-Ihsan Tasawuf Sufi Tariqah. Yang keempat, istilah akhal juga mempunyai 2 maksud. Maksud yang pertama
Akal ialah kemampuan untuk memproses maklumat. Maksud yang kedua, akal itu ialah diri kita yang sebenar. Jenis yang kedua tu yang kita nak pakai dalam ilmu al-ihsan, tasawuf, sufi, tariqah dan seumpamanya ini. Dan kita juga ada imbas sedikit kupasan tentang akal pada kitab ilmu. Kitab ilmu ini merupakan kitab yang pertama dalam kitab Ihya. Kita syarahkan dengan terperinci juga. 82 kali kuliah kalau tak salah, lebih 80 kali. Kitab ilmu sahaja. Bahagian yang ketujuh dalam kitab ilmu itu bicara tentang akal. Jadi kita dah kupas. Tontonlah semula. Yang kelima, kesimpulannya, kalimah qalbu, kalimah roh, kalimah nafsun atau jiwa dan kalimah akal yang dibicarakan dalam ilmu Tunku Al-Ihsan ini atau dalam ilmu tasawuf sufi tariqah ini biasanya ditujukan kepada diri manusia sendiri, iaitu diri kita yang sebenar, diri kita yang raja, diri kita yang khalifah, diri kita yang penguasa, yang ada wilayah pentadbiran, diri kita yang ada tentera-tentera, diri kita yang ada hamba rakyat. Maka kita ini semakin mengenal diri, semakin mengenal diri, semakin mengenal diri. Yang keenam, kita juga ada menyentuh tentang 3 jenis diri, iaitu diri terdiri, diri terperi dan diri sebenar diri. Sebagaimana yang selalu kita tekankan dalam pelajaran Al-Ihsan ini, umumnya apabila kita mengambil contoh, perbandingan, tamsilan, simili dan sebagainya, ia tidaklah benar-benar sama. Dia sekadar untuk menghampirkan kepada pemahaman. Kerana yang kita nak contohkan itu ialah Allah. Sedangkan contoh-contohnya kita ambil daripada alam makhluk, memang tak akan tepat. Kita guna makhluk sebagai contoh. Padahal Allah langsung tak sama dengan makhluk. Maka contoh-contoh itu sekadar untuk menghampirkan kepada faham sahaja. Sesiapa yang sangka contoh-contoh itu betul-betul kena dengan Allah, mereka akan tersasar. Ni guru-guru Al-Ihsan, tasawuf sufi tariqah memang selalu ingatkan. Kalau tidak, akan tersasar, tersilap, tersesat. Selalu yang tersilap faham ini golongan, contohnya macam golongan Salafi Wahabi, golongan Batiniah, ajaran-ajaran kerohanian yang bermasalah dan sebahagian daripada orang awam. Mereka sangka itu betul-betul contoh. Sebenarnya untuk mendekatkan kepada pemahaman. Orang-orang sufi ni, sebagai contohlah, untuk menerangkan pelajaran mereka itu, kadang-kadang mereka mengambil contoh diri terperi, diri terdiri, diri sebenar diri. Diri terperi itu diumpamakan dengan kain. Diri terdiri. Diri terdiri itu diumpamakan dengan kain. Diri terperi itu diumpamakan dengan benang. Sementara diri sebenar diri itu diumpamakan dengan kapas. Bila kita tengok benang, kapas, kain, samalah semua. 100% sama. Tetapi bila kita contohkan dalam pelajaran tasawuf untuk bercerita tentang Allah tadi, maka dia tak betul-betul sama. Sesiapa yang sangka betul-betul sama, dialah yang tersesat. Oleh kerana kain dengan kapas itu benar-benar sama, maka orang-orang yang lurus bendul sangkakan manusia dan Allah itu betul-betul sama. Di situ silapnya. Padahal ahli-ahli al-ihsan, tasawuf sufi tariqah tak pernah bermaksud sebegitu. Ahli-ahli sufi ni kadang-kadang mengambil contoh untuk menghampirkan kepada faham. Contohnya mereka kata kita dengan Allah ini umpama gelas dengan kaca. Jadi bila direnung-renung bukan dengan panduan guru, kita akan nampak gelas dan kaca memanglah 100% sama. Sebab gelas tadi datang daripada kaca, ubah acuan je. Sebab kedua-duanya makhluk.
gelas pun makhluk, kaca pun makhluk, memanglah betul-betul sama. Tetapi kita dengan Allah tak sama. Sebab kita makhluk, dia bukan makhluk, dia khalik. Contoh gelas dan kaca tadi untuk menghampirkan kepada faham sahaja. Gelas itu bertempat, kaca itu bertempat, memang sama lah. Sedangkan kita ini bertempat. Zat Allah tidak dipengaruhi oleh tempat. Mana boleh sama? Kena berhati-hati bahagian ini. Seterusnya yang ketujuh, persoalan-persoalan tentang nama roh bagi minggu yang kedua. Benarkah nama roh kita ini hanya diketahui oleh wali ghaus? Jawapannya tidak. Benarkah nama roh itu mesti guru yang beri? Jawapannya pun tidak. Yang ke-8, untuk semua anak-anak murid saya dalam jalan Imam Ghazali ini, memang saya berusaha agar tidak terputus tarbiyah, walaupun dengan sekadar satu perkataan. Sebab itu hampir setiap hari memang kita usaha hantar perkongsian-perkongsian melalui media-media sosial. Sebab duduk jauh-jauh, yang dekat jumpa selalu, tak perlu pun tak apa. Seboleh-bolehnya tak maulah terputus sampai lebih daripada 3 hari. Sebab tu selalu hantar, tak terputus tarbiyah walaupun berjauhan. Itulah tadi antara perkara yang kita kongsikan dalam pengajian sebelum ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada hanya untuk Allah. Sekarang kita masuk perkongsian yang terkini. Sebagaimana yang dibagi tahu, dimaklumkan sebelum ini, perkongsian kali ini berbicara tentang tentera qalbu atau tentera hati. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tiadalah yang tahu tentera Rabb kamu melainkan dia. Dia sendiri. Al-Mudaththir 31. Dalam pelajaran, kalau Tarikhah Ghazaliyah lah, perkataan-perkataan seperti ilah, perkataan Rabb, perkataan Malik dan seumpamanya dikekalkan sebutannya. Jangan-jangan kita sebut sebagai Tuhan. Kita biasa sebut kalau ilah. Macam dalam 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Dia kekalkan ilah. Dia tak disebut tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan-jangan disebut. Sesekali kita sebut juga Tuhan, tapi jangan-jangan kita kekalkan apa yang disebutnya dalam Quran. Mengapa? Kerana istilah-istilah ini dia membentuk pemahaman, penghayatan dan pengalaman yang cantik, lebih-lebih lagi pada pelajaran-pelajaran dan dapatan-dapatan lanjutan. Dia tepat tu. Ilah, Rabb, Malik dan lain-lain. Jika disebut Tuhan, betul. Memang betul. Tak ada salah langsung. Cuma ia tidak tepat. Macamlah kita memanah, kan? Kita memanah, ada dia punya papan sasar tu, yang bulat tu. Bila kita panah kena kat papan tu, maksud dia tak tersasar lah tu. Betul lah. Tapi kita nak masuk di lubang yang tengah tu. Betul. Itu baru tepat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai tentera yang terkumpul, kata Imam Al-Ghazali. Allah mempunyai tentera yang terkumpul banyak dalam qalbu, dalam roh dan dalam alam-alam lain. Hanya Allah sendirilah yang tahu hakikatnya dan penghuraian jumlahnya. Macam kita nak cerita tentang roh lah. Yang kita tahu tentang roh ni sikit sangat. Jadi yang kita bincang itu yang sikit itulah. Allah bagi tahu, khul ar-ruhu min amri rabbi. Bagi tahu roh itu daripada urusan Rabbku. Al-Isra 85. Jadi samalah juga dengan tentera Allah ni. Tentera Allah ni dia saja yang tahu. Kita ni tahu sikit, dan yang sikit itulah yang Imam Ghazali nak cerita. Kata Al-Imam, dan sekarang kami mengisyaratkan, maksud dia nak fokus.
kami mengisyaratkan kepada sebahagian tentera qalbu, maka itulah yang bersangkutan dengan matlamat kami. Nak cerita semua tak termampu kita. Mana yang berkait dengan pelajaran kita sahaja. Kata Imam Al-Ghazali, qalbu itu ada dua tentera. Satu, tentera yang dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kedua, tentera yang tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati atau mata qalbu. Mata ni pun ada memandang, mata yang tak nampak itu, mata qalbu, mata kita yang sebenar. Tapi kita isyaratkan ke sini lah. Isyarat saja. Jadi dua jenis tentera. Tentera yang boleh dilihat dengan mata kepala dan tentera yang hanya boleh dilihat dengan mata hati, mata qalbu. Sebenarnya huraian tentang mata kepala dan mata hati ini, Imam Al-Ghazali hurai cantik dalam satu lagi kitabnya, iaitu kitab Mishkatul Anwar. Dan kitab ini berbicara tentang nur. Nur apa? Nur Allah. Kita pernah selit masuk dalam pengajian kitab Ihya kita ini. Tapi saya tak ingat yang mana. Sebab kuliah kita pun dah 280 lebih. Tak ingat yang mana. Beberapa kali kita masukkan. Sambung kata Imam. Qalbu itu kedudukannya raja. Manakala tentera itu kedudukannya sebagai pelayan dan pembantu. Inilah pengertian tentera. Adapun tentera hati yang dapat disaksikan dengan mata, yang kita boleh nampak tentera kita ni, tentera peribadi kita ni ialah tangan, kaki, mata, telinga, lidah dan anggota-anggota tubuh lainnya. Semua itu pelayan kepada qalbu dan berkhidmat cuma-cuma. Maksud dia berkhidmat tanpa ada pilihan. Tak boleh nak pilih yang lain, kena ikut. Berkhidmat cuma-cuma untuk qalbu. Qalbu lah yang menggunakan semua itu tadi dan yang pergi balik kepadanya. Maksud dia berulang alik. Sekejap qalbu kata tangan ni angkat ke atas, angkat. Sekejap qalbu kata tangan ni duduk diam di bawah, duduk. Sekejap qalbu kata tangan ni menulis, menulis. Jadi dia pergi balik. Kata Imam, semua anggota itu dijadikan secara naluri patuh kepada hati, patuh kepada qalbu. Tiada berupaya menyalahi dan menderhakai qalbu itu. Apabila qalbu menyuruh mata dibuka, nescaya ia terbuka. Apabila qalbu menyuruh kaki bergerak, nescaya ia bergerak. Apabila qalbu menyuruh lidah berkata-kata dan ia yakin akan hukum yang akan diperkatakan, nescaya lidah itu berkata-kata. Semuanya itu bertindak mengikut arahan qalbu. Dan begitulah dengan anggota badan yang lain, kata Imam. Jadi kita ni, kita menyepak, menempeling, menampar sebab qalbu yang suruh. Kita menyepak dengan kaki. Tadi menyepak, yang ni menyepak sebab qalbu yang suruh. Kita tengah duduk, elok-elok kita bangun sebab qalbu yang suruh. Mata kita membaca sebab qalbu yang suruh. Telinga kita mendengar dan meneliti ceramah sebab qalbu kita yang suruh. Mulut kita tengah mengunyah, tiba-tiba berhenti sebab qalbu yang suruh. Kita dengar pengajian kitab Ihya ini sebab qalbu yang suruh. Kita tak mau dengar pengajian kitab Ihya ini sebab qalbu yang suruh. Mengapa? Kerana qalbu itulah raja. Qalbu itulah sultan. Qalbu itulah pemerintah. Qalbu itulah khalifah. Dan qalbu itulah bos. Itulah diri kita yang sebenar. Kata Imam, kepatuhan anggota-anggota tubuh dan panca indera kepada qalbu dapatlah diserupakan dari segi kepatuhan para malaikat kepada Allah Ta'ala. Anggota kita ni, dia patuh kepada qalbu seolah-olah sebagaimana malaikat patuh kepada Allah. Hanya kedua-duanya itu berbeza dalam satu sudut, iaitu
para malaikat itu tahu dengan ketaatan dan kepatuhannya. Malaikat ni dia ada ilmu. Sementara mata kita itu mematuhi hati, terbuka, tertutup. Dengan jalan terjadinya demikian. Tiada berita baginya dari dirinya dan dari kepatuhannya kepada hati. Kalau tangan kita, mata kita, lidah kita ni, dia patuh tanpa dia boleh berfikir. Dia tak ada ilmu. Dia ikut je. Yang malaikat tadi patuh dalam keadaan mereka ada tahu. Sesungguhnya qalbu perlu akan tentera tersebut, sebagaimana perlunya kepada kenderaan dan perbekalan perjalanannya. Yang kerana itulah dia dijadikan, iaitu perjalanan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk berabdi kepada aku. Nak sebut beribadah pun okey, berabdi itu lebih tepat. Jadi Allah tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk berabdi kepada dia. Az-Zariyat 56. Jadi nak berabdi kepada Allah tak cukup dengan roh sahaja, tak cukup dengan qalbu, jiwa sahaja. Nak kena ada jasad. Sebab itu kita ni dihantar ke dalam jasad kita. Dengan adanya jasad inilah maka kita ni jadi khalifah, jadi raja, jadi penguasa. Kerana sudah ada negara, sudah ada wilayah pemerintahan, sudah ada tentera dan sudah ada hamba rakyat. Sesungguhnya kenderaan itu tubuh. Jadi qalbu ni iaitu diri kita yang sebenar itu pemandu. Yang nampak ini, yang ni kenderaan dia saja. Pemandu itulah yang menentukan kenderaan ni ke mana, macam mana cara gerak dia. Kata Imam, sesungguhnya tempat terdekat tak boleh tidak dilewati. Maksudnya tempat terdekat tak boleh tidak kena dilalui untuk sampai ke tempat terjauh. Kita nak pergi tempat yang jauh, kenalah lintas tempat yang dekat dulu. Mana boleh tiba-tiba terus sampai tempat yang jauh. Tak lintas tempat yang dekat, tak sampailah tempat yang jauh. Macam itulah. Perjalanan 1000 batu bermula dengan langkahan yang pertama. Pergerakan 1000 kilometer bermula dengan 1 sentimeter yang pertama. Untuk sampai ke Sumatera dari tanah Melayu, kita kenalah lintas lautan dulu. Sebab antara pulau Sumatera dengan lautan dekat dengan kita lagi. Nak sampai Sumatera yang jauh, kena lintas, kena lalui, kena lewati laut yang dekat dulu. Tak kira lah kita nak ke Sumatera tu guna apa. Kalau guna kapal, kena lintas laut. Guna kapal terbang pun kena lintas laut juga, walaupun tak sentuh laut. Guna jambatan pun kena lintas laut juga. Jadi antara dunia dan akhirat, mana yang lebih dekat dengan kita? Yang dunia ke akhirat? Jawapannya kita pun sedia maklum, dunia lah yang lebih dekat, sedangkan akhirat itu jauh lagi. Sebab itulah namanya dunia. Apa maksud dunia? Dunia ni maksud dia dekat, yang lebih dekat, yang terdekat. Itu dunia. Akhirat pula disebut akhir, sebab dia yang terhujung, yang last. Imam Al-Ghazali berkata, dinamakan dunia kerana dia itu yang terdekat. Itu maksud definisi dunia tu. Dinamakan dunia kerana ia itu yang terdekat daripada dua tempat tersebut. Dunia, akhirat. Yang paling dekat dengan kita dunia. Mau tak mau kena lalu dunia dulu. Maka perlulah menyediakan perbekalan sejak dari dunia ini. Sebab itulah kita perlukan kepada jasad, kepada tubuh badan. Nak siapkan perbekalan, tak cukup dengan amalan qalbu sahaja. Sekiranya cukup dengan amalan qalbu sahaja, mungkin Allah tak perlu ciptalah jasad kita. Dia hantar roh kita sajalah, hantar qalbu kita sajalah ke dunia ini. Sebagaimana nak bercucuk tanam untuk dunia, kita perlu jasad. Nak bercucuk tanam untuk akhirat pun kita perlukan kepada jasad. Jasad inilah
negara pemerintahan kita, jasad ini jugalah rakyat dan tentera kita. Jadi untuk kali ini perkongsian dia setakat itu dulu. Jadi kita rumuskan dulu. Kesimpulannya, Allah ada tentera. Allah ada tentera-tenteranya. Tentera-tentera Allah ini ada di mana-mana. Dan kita tahu hal ehwal tentera-tentera dia ni sedikit sahaja. Pada tubuh badan kita ini pun ada tentera-tentera dia. Cuma kebanyakan manusia tidak menyedarinya. Diri kita yang sebenar, iaitu qalbu, itu pun ada tentera-tentera. Oleh sebab itu, kita hendaklah tahu, hendaklah kenal, hendaklah faham akan tentera-tentera kita ini. Apakah tujuannya? Supaya kita boleh menguruskan dengan baik, kita boleh mentadbir dengan berkesan, dan kita boleh guna tentera ini dengan benar. Jika tentera kita sendiri pun kita tak tahu, tak kenal, tak faham, macam mana kita nak perintah, nak guna dengan betul? Silap-silap mereka menderhakai kita. Kita nak pergi berperang, kita kena tahu tentera kita dulu. Ini raja nak pergi perang, yang mana satu tentera aku? Dia pun tak tahu tentera dia, macam mana nak perang? Jadi semoga kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat menguruskan tentera-tentera kita ini sebagaimana para arfos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang sahabat paling utama dan sahabat-sahabat utama yang lain menguruskan tentera-tentera mereka. Tentera-tentera qalbu mereka lah. Sebagaimana mereka menguruskan qalbu mereka dan tentera-tenteranya, kita harap kita pun dapatlah ke arah itu juga. Arfos lah golongan yang terbaik dalam kalangan umat akhir zaman ini di bawah Nabi akhir zaman. Macam mana mereka tu menguruskan tentera mereka tu yang terbaik. Kita ikut contoh yang itu. Okay, hal-hal lain. Pertanyaan. Ada pertanyaan tentang kitab atau buku mengenal diri dan wali Allah. Kitab ini merupakan karangan Ustaz Mustafa Muhammad Al-Jiyasi Al-Ahmadi. Beliau salah seorang pengamal dan guru dalam Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Dia daripada jalur Tuan Guru Daud Bukit Abal. Jadi kata orang yang bertanya ni, dia ikut syarahan atau pengajian kita tentang soal qalbu, tentang soal hati. Kemudian dia membaca buku mengenal diri dan wali Allah. Dia kata ada banyak persamaan. Jadi penjelasan kita lah. Yang pertama, buku mengenal diri dan wali Allah itu dia ada 7 bab. Buku kecil saja ada 7 bab. Bab pertama itu boleh kata hampir keseluruhannya diambil daripada Ihya Ulumuddin, bahagian kitab qalbu ini. Cuma ubah suai susunan, nak disesuaikan dengan audiens dia. Kita hurai 4 istilah, dia pun hurai 4 istilah juga. Setiap istilah dipecahkan kepada 2, dia pun pecah kepada 2 juga. Dia ambil, nak kata sebiji, boleh katalah, daripada kitab Ihya. Dan pada bahagian rujukan dia juga, sumber-sumber kajian dia memang salah satunya dia tulis di sana, kitab Ihya. Yang kedua, bab yang ke-6 dalam buku mengenal diri itu tentang ilmu laduni. Dia sebut pengajian insani, pengajian rabbani, ilmu wahyu, ilmu ilham. You masih ingat masa kita mensyarah kitab Ihya ni, kita ajar juga tu daripada kitab Imam Al-Ghazali yang bertajuk Risalah Al-Laduniyah, Risalah Ilmu Laduni. Jadi nampak dia ambil banyak daripada situ. Daripada cara susun dan cara hurai istilah-istilah yang digunakan, nampak jelas petik daripada kitab Risalah Al-Laduniyah. Bab yang ke-7, bab yang terakhir dalam kitab mengenal diri itu, dia bercerita tentang karamah. Dia sebut keramat. Okay.
Lebih kurang 50% bab ketujuh itu daripada Imam Ghazali juga. Bila bercerita tentang keramat aulia Allah, karamah wali Allah, ada 20 keramat di dunia dan 20 keramat di akhirat. Apa tulis pengarang kitab itu? Di sana terdapat 40 keramat-keramat yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang wali kerana memuliakan mereka, sebagaimana diihtisarkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu 20 di dunia dan 20 di akhirat. Diambil daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali tulis di mana? Antaranya Imam Al-Ghazali dia tulis daripada kitabnya Minhajul Abidin. Kita boleh jumpa yang 20, 40 ni tadi. Imam Ghazali dia guna perkataan kemuliaan dan darjat. Dia tak cerita keramat, karamah. Yang keempat, kalau tak salah lah, pengasas tarikhah Ahmadiyah Idrisiyah ini, sebelum dia mengasaskan tarikhahnya ini, dia lama mengamalkan 3 tarikhah, iaitu tarikhah Misriyah, tarikhah Syaziliyah dan tarikhah Khalwatiyah. Tarikat, kalau orang yang rajin kaji sejarah, tarikat Syaziliyah dan tarikat Khalwatiyah ni, dia asal muasal dia tarikat Ghazaliyah juga. Panjanglah kajian itu. Jadi sebab itulah kita lihat dalam buku Mengenal Diri dan Wali Allah itu, kata macam pengajian kita pula. Sebab dia banyak petik daripada buah tangan Imam Al-Ghazali. Dan akhirnya, sebelum kita menutup pengajian kita kali ini, saya suka untuk membacakan satu penulisan lama saya pada bulan 3 dulu, tentang sakit jantung vs sakit kolbu. Engkau berasa ada yang tidak kena. Engkau pun pergi berjumpa dengan doktor jasmani, doktor fizikal. Setelah bersoal jawab dan diperiksa, ternyata engkau ada masalah kolbun, yakni organ jantung, masalah jantung. Engkau memang sangat risau dan mahu berubat. Memang bagus. Tetapi engkau masih berasa ada yang tidak kena lagi. Engkau pun pergi berjumpa dengan doktor rohani. Tadi doktor jasmani, ini doktor rohani pula. Siapa dia doktor rohani ni? Tabib rohani ni ahli-ahli tasawuf sufi tariqah. Setelah bersoal jawab dan diperiksa, ternyata engkau ada masalah qalbu, masalah roh, masalah rohani, masalah jiwa tadi. Engkau lebih risau lagi dan sangat mahu berubat. Sangat bagus. Tentulah seboleh-bolehnya engkau tidak mahu sakit jantungmu menyebabkan engkau mati. Tetapi jika engkau mati kerana masalah jantung, hal itu masih tidak mengapa lagi kalau hendak dibandingkan dengan engkau mati dalam keadaan sakit qalbu. Pendek kata, sakit jantung itu akan berakhir di dunia ini. Tetapi sakit qalbu itu akan dipersoal panjang dan dibalas di akhirat sana. Sakit jantung boleh mendekatkan engkau dengan Allah. Tetapi sakit qalbu menjauhkan engkau daripadanya. Sakit jantung boleh membawa pahala. Tetapi sakit qalbu membawa bala. Sakit jantung boleh diganjar dengan kebaikan di akhirat. Tetapi sakit qalbu akan dibalas dengan azab siksa. Sakit jantung ada ubatnya, ada doktornya, ada tempat rawatannya, ada ilmunya, ada pantang larangnya, ada latihan-latihan riadah-riadahnya, dan ada amalan-amalannya. Sakit qalbu juga sama. Ada ubatnya, ada doktornya, ada tempat rawatnya, ada ilmunya, ada pantang larangnya, ada latihan-latihan riadah-riadahnya, dan ada amalan-amalannya. Sakit jantung banyak orang ambil tahu, tetapi sakit qalbu
banyak orang buat tidak tahu. Mengapa? Antaranya, kerana sakit jantung, jika tidak diubat, maka banyaklah keseronokan keduniaan ini akan tersekat. Maka ramailah yang mahu berubat. Tetapi kalau sakit kolbu pula, jika diubat, banyaklah keseronokan keduniaan akan tersekat. Tu tak boleh, ni tak boleh, sebab nak rawat jiwa. Maka ramailah yang enggan berubat. Sakit jantung orang mau berubat, sakit kolbu kurang orang nak berubat. Engkau sukar untuk menyedari yang dirimu bermasalah jantung kecuali engkau bertemu dengan para ahlinya, yakni para pakarnya, orang-orang yang mahir tentangnya, iaitu tabib-tabib, doktor-doktor. Dan engkau sukar untuk menyedari yang dirimu bermasalah kolbu kecuali engkau bertemu dengan para ahlinya, iaitu ahli-ahli tasawuf, sufi, tariqah, ahli-ahli al-ihsan. Itulah perbandingan antara sakit jantung dan sakit kolbu. Pesanan-pesanan kita untuk kali ini pula. Yang pertama, amalkanlah amalan lafaz zikir harian Imam Al-Ghazali, atau nama lainnya lafaz zikir harian Tariqah Ghazaliyah. Sangat banyak manfaatnya, yang 1000 kali sehari itu. Yang kedua, yang sudah dapat istiqamah, yakni berterusan mengamalkan lafaz zikir harian Imam Ghazali ini, eloklah ditambah dengan 10 bacaan Imam Ghazali, bacaan harian. Atau nama lainnya 10 bacaan harian Tariqah Ghazaliyah. Barulah lengkap sepasang. Lagilah banyak manfaat, lebih-lebih lagi pada zaman akhir ini. 3. Pada setiap hari, solat sunat kena buat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan sampai tertinggal. Jika dapat belas-belas rakaat, puluh-puluh rakaat, lagilah bagus. Tapi sekurang-kurangnya jangan tinggal 2. Yang keempat, teruslah berpegang teguh dengan keempat-empat tungku ad-din, tiang agama atau pasak dunia dan akhirat. Maka nak kena ada ilmunya lah. Kena cari, kena berguru, belajar dan beramal. Dan yang kelima, segeralah mendapatkan ilmu-ilmu agama sebelum terangkatnya ilmu-ilmu agama ini. Apa maksud terangkat? Hilang. Macam mana boleh terangkat? Ada 2 cara. Satu, ilmu-ilmu terangkat dengan matinya orang-orang yang ada ilmu tersebut. Yang kedua, kita pula yang mati dulu, sebelum sempat mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Kira terangkatlah juga tu. Tak ada. Jadi nampaknya sekadar ini sahajalah perkongsian kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah yang seterusnya. Selagi panjang umur, Allah bagi kita peluang, bagi rezeki untuk buat, kita buat. Seboleh-bolehnya sampai tamat seluruh kitab Ihya ini. Wallahu a'lam.